Hari ini adalah hari yang paling mengembirakan kan buat staff immigration, sebab adanya seminar hari ini maknanya tak payah kerja kan. Jadi jadi alhamdulillah, so tak adalah sebenarnya nak ilmu kan, nak ilmu. Jadi alhamdulillah, syukur hari ini tajuknya integriti dalam pekerjaan. Bila sebut pasal integriti ni bukanlah satu perkara yang boleh dilafazkan dengan begitu saja, sebab memahaminya satu perkara yang lain. Sebab integriti ni, kalau kita faham, kadang orang kaitkan integriti ni rasuah. Tak semestinya. Dan segala perkara-perkara yang baik itu adalah merupakan integriti. Integriti berasal daripada perkataan integer, iaitu struktur binaan bangunan dalam bidang kejuruteraan. Itu adalah integriti. Integer ni kekukuhan, keutuhan binaan sesuatu binaan bangunan. Jadi dikaitkan dengan organisasi. So nak kukuh organisasi tu kena ada integriti. Nilai-nilai integer, integriti kena ada, barulah organisasi itu dikatakan kuat. Yang mana integriti merupakan amalan bersikap jujur dan menunjukkan satu ketegasan, kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan juga nilai moral dan etika yang betul. Kalau saya ulang sekali lagi belum tentu bunyi dia sama. Kan, tapi dalam integriti ni kejujuran kan. Dia, kalau kita tengok integriti, kalau menurut kamus Oxford ni, Oxford Dictionary, the state of being whole and undivided, dia kata bersikap menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Ataupun kita tengok maksud integriti itu sendiri ada 4: kejujuran, ketelusan, keutuhan, kekukuhan. So 4 nilai-nilai ni maknanya nak beritahu apa? Semua benda-benda baik itu adalah integriti. Datang awal integriti, kemas integriti, kan, ikut amanah yang diberikan, ikut SOP, the do and the don'ts. Benda boleh buat kita buat, benda tak boleh buat jangan kita buat. Itu merupakan satu bentuk integriti sebenarnya. Bercakap dengan baik, bercakap dengan pelanggan dengan baik, itu juga adalah integriti. Walaupun pelanggan kita tidak baik, kan, walaupun pelanggan kita tidak baik, yang datang kat kaunter maki hamun, yang dia maki hamun tak viral, yang kita balas balik tu viral. Kan, sebab banyak public yang salah hari bulan datang. Public tu dia lahir salah hari bulan, jadi dia datang tu nak mengamuk je kan. Sebab sebagai penyawat awam kena sabar banyak. Kita buat macam mana pun memang kita salah kan. Kita dipersalahkan. Risiko dipersalahkan sebab nak jadi penyawat awam. Itulah harga dia. Nak jadi penyawat awam kan. Dan baru-baru ni pun kita rasa kecewa sangat dengan pengumuman belanjawan kan. Bagi menghargai jasa penyawat awam, kan tak habis-habis kan, tak habis-habis, nyampah kan. Tujuh kata maksud saya tu, angkanya tu, amount yang diberikan kan, RM700 untuk Aidilfitri RM650. Tepuk tangan kata Dewan tu, orang parlimen tu semua tak faham tu. Orang dalam parlimen yang tepuk tangan, dia tak faham pun kan. Cuba kalau dia punya insentif bagi 600, dia cakap apa? Menteri tu tak apa, sama sebab boleh cakap, boleh tak cakap tak apa kan. Tapi sebenarnya bila umum je 700, ada 3 perspektif. Yang pertama, baik tak payah, seorang tu cakap. Yang seorang tu okey lah, daripada dulu 500 naik 200, okey lah. Yang seorang tu, yang seorang lagi berlari terus pergi kat mesin ATM, cucuk tak ada lagi, belum lagi, baru umum baru umum, sabar. Tu tak sebab apa? Sebab dia dah janji dengan anak dia, kasut ke sekolah koyak dah 2 minggu nak tukar. Dia harap tu lah duitnya. Nak belanja anak bini dia makan kat kedai tom yum kat tepi simpang tu. Dah lama dah tak makan kat sana. So pada setengah orang benda tu besar. So rules yang pertama nak mengajar kita dalam integriti ni, kita kena syukur. Syukur banyak-banyak. Staff immigration kan, yang terkenal dengan kepatuhan dia dalam nilai integriti. Tidak pernah bersikap sambil lewa di pintu-pintu sempadan. Kan? Apa yang dikatakan orang tentang rasuah, makan duit tepi, ini adalah tomaan semata-mata. Tergamak kau tepuk tangan kan? Kau tahu tak aku sindir, kau faham tak? Jadi dia bertepuk, patut tengok kenapa orang lain tak tepuk. Kena faham maksud dia, kena faham tu kan.
Tak adalah buat. Tapi betul lah tak? Ayat tu sebenarnya nak bagi kata semangat. Orang apa orang cakap pasal immigration dulu, pedulikan. Pedulikan. Kita hari ni yang penting. Yang dulu-dulu lah. Sebab kata ahli falsafah tu, dulu ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tapi hari ni adalah ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Macam deep tak? Deep kan? So jaga diri kita. Cukup-cukuplah orang nak mengata kita. Semua jabatan tak elok. Semua kementerian tak elok. Semua rasuah. Rasuah betul. Lagi lain kursi dia, lagi teruk rasuah dia. Tak, saya tak cakap tuan ni di tempat lain. Tak. Orang akan kutuk. Memang tu biasa. Sebab orang Malaysia ni, kalau seorang kena tangkap, penyakit dia akan buat generalization. Semua orang sama. Seorang staf JPJ kena tangkap sebab terima wang suapan RM50 ya, dekat Roblox tu. RM50. Oh, memang semua staf JPJ macam tu. Dia akan pukul kata macam tu. Staf immigration seorang lalai dekat pintu sempadan tu. Oh, memang immigration semua macam tu. Habis dengan ketua pengarah habis semua dipukul. Sedangkan terlalu banyak lagi yang baik-baik, yang elok tapi tidak pernah disebut. Di unsung heroes sebenarnya. Sebab saya dulu pun penjawat awam juga. Saya merupakan legal advisor, pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Kita pernah buat operasi bersama dulu. Kan, tapi macam mana pun tetap biasalah, apa pengarah pun sama tu, sama orang akan cakap kan. Jadi sabar, kita buat baik pun orang cakap, kita buat teruk terkonfirm orang cakap. Jadi teruskan buat kerja-kerja yang baik. Macam kita tengok, kita buat baik walaupun juga keadaan sekalipun. Tak kisah naik pangkat tak naik pangkat, tetap buat baik. Tak kisahlah kita ni dapat imbuhan bonus kita berapa banyak, tetap buat baik, kerja elok-elok. Dekat Putrajaya ni, saya heran dengan signboard tu. Sila belok kiri walaupun bila tiada kenderaan. Apa kau ngajar apa sebenarnya? Aku buat kat Kuala Pilah kena saman tau. Bukankah dekat Putrajaya ni sepatutnya mengangkat integriti tu? Itu ukurannya. Bila lampu merah kita tengok kenderaan tak ada, nombor tu 120 saat lagi. Kiri kanan depan tak ada kereta. Apa yang akan kita lakukan? Tunggu kiraan itu berakhir atau tak ada kenderaan? Pukul 2 pagi tak ada satu umat pun masa tu. Ada lembu sekor tepi tu. Pandang, kau nak langgar ke tak? Kau nak langgar ke tak? Saya nak tanya, kita akan terus jalan atau tunggu? Tengok. Ini staff migration. Yang tepuk tangan tadi mana? Kita akan tunggu sebab peraturan. Sebab hidup kita ni ada peraturan. Nabi Muhammad pernah sebut, pada non-Muslim boleh ambil. Prophet Muhammad kata apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa masuk penjara? Ada peraturan, ada undang-undang. Bak kata Buya Hamka. Dia sebut apa? Buya Hamka beritahu, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kau tak cakap aku tahu benda tu betul. Nah, tapi betul. Kalau tengok kera tu tak apa benda dia buat ni. Dia siat ni apa, dia apa. Tak apa dia sibuk pun tak tahu. Jadi apa beza kita dengan dia? Sebab kerja kita ada peraturan. Kan? Kadang-kadang kecewa tengok penjawat awam. Saya dah tengok dah. Banyak pejabat macam tu. Tak kecuali immigration. Tempat lain. Masuk pejabat bukan tu buat kerja lepas pansikat. Nampak? Saya baik pansikat sekarang dah canggih, semua pakai thumbprint kan? Mana ada pakaian ni lagi nah? Ada. Kita tukar tajuk lain lah. Untuk makluman pada yang masih pakai itu, saya nak maklumkan kita dah berada pada tahun 2022. Ini live tau, satu dunia dengar. Korang masih lagi pakai, tapi itu bagus sebenarnya nak ikutkan. Thumbprint yang kalau pakai yang ni, kalau yang punch card pakai ni, dia mesra alam. Dia silaturahim. Siapa lagi? Confirm dia datang confirm datang. Dia datang tak? Oh dia datang. Dia datang pelapang. Itu yang banyak keadaan jasad dah, roh dah sampai, jasad belum tiba. Kan?
Sebenarnya punch card ni menyebabkan tekanan pada staff. Staff tahulah dia nak kerja, hari-hari dia akan datang kerja. Tak boleh ke kita fleksi sikit? Kita hapuskan punch card ni. Yang paling tertekan punch card ni orang perempuan. Pagi-pagi bekerja-kerja, bergaduh dengan anak. Punch card punya hal. Lepas ni kita pakai buku kehadiran macam dulu. Zakaria bin Syakban 7.30 pagi sign. Macam tu. Kemudian Tuan Jafri bin Nembok Taha sama seperti di atas. Macam tu. Kan. Lepas tu semua SDA. Bila audit luar datang, bagus, serentak sampai semua. Macam kau pegang tangan rasa sama sampai semua kan. Tak, sebenarnya nak bagi, memang tekanan kena ada. Kita pressure dah datang sebab punch card. Kalau tak nak punch card, simple je. Berhenti. Itulah yang saya buat. Berhenti kerja, saya bersara pilihan. Saya dah dapat dekat pesara, tunjuk dekat hotel, dapat diskaun 10%. Masa mula-mula saya bersara, hari pertama, bodoh sekejap. Tak tahu nak buat apa. Kan biasa setiap pagi kerja punch card kan. Tak ada dah. Benda tu tak ada. Nak ajakkan kawan minum semua kerja. Kan? Tapi lepas tu hidup saya dah tak sama dah. Rupanya lagi teruk daripada punch card. Kan? Semalam tu bercerita tadi dengan datuk-datuk semua saya cerita tadi. Saya bawa balik je semalam. Daripada ceramah ke sana kemari. Semalam pagi daripada Jitra. Ya Allah, tak tahu. Hari-hari ceramah tempat orang. Dengan rumah pun tak syenggol ke. Touch go. Satu je kan. Jadi jangan minta lah. Tu sebabnya kita belajar dalam hidup kita ni. Dengan kerja, bila kita duduk dalam ni, maknanya kita ada kerja. Orang kat luar sana bawa file folder ke sana kemari, tengah fikir nak kerja apa. Tapi bila kita ada kerja, kadang-kadang kita lupa nak appreciate. Dan cara syukur ni apa? Syukur ni bukan cakap, kan saya sebut itu syukur, alhamdulillah. Tak, bukan cukup dengan sekadar menyebut syukur. Dia mesti dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan yang paling susah, yang pertama, tindak tanduk menggambarkan kita bersyukur dengan jawatan kita. Tindak tanduk, makna kerja elok-elok, jaga perangai. Dan yang keempat, yang kedua, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan sampai kena buang kerja dengan tindakan-tindakan kita. Cuba kena kerja elok-elok, kerja rajin-rajin. Kan? Kalau kita tengok hari ni, kan? Memang ancaman, cabaran dah tak sama macam dulu. Dulu lain, sekarang lain. Dulu zaman orang kata sebelum zaman teknologi lain. Sekarang zaman viral. Kerajaan mana pun memerintah memang teruk dipandang sebab viral. Mana-mana pula yang memerintah viral. Dulu tak ada, okey je. Tengok Datuk Seri SMB Velu dulu. Apa-apa pun dia cakap semua okey je. Orang punya seronok. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Gila betul, macam mana nak buat. Kan? Tak, dulu. Tak, kita happy tau. Menteri Kerja Raya kita, dia punya cakap tercanggih lah kan. Dulu. Sebab dulu orang tak viral kan. Bayangkan postman tu nak berhenti. Hari ni post semalam sampai. Macam mana? Kan? Aku dah post surat tu tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah. Rupanya maksud dia, kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ini pos, 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Tapi itu dia. Kan dulu tak ada viral. Dulu orang tunggu surat khabar. Apa cerita kat surat khabar? Dan ramai orang percaya pada surat khabar. Hari ni tak. 2-3 hari ni dah kecoh dah. Bergaduh sana sini sebab nama tak naik. Punya teruknya orang ni bergaduhkan jawatan, nama tak naik, mengelabah ayam semua. Nama tak ada. Tak, ni cerita betul. Tak nak bagi gambaran macam mana dulu tak ada. Dulu tunggu surat khabar. Sekarang nama dah ada dulu. Kan? Samsul debat ceramah kat mana? Orang dah tahu seminggu dah. Dia dah tahu, dah tarik jadual semua. Maklumat di hujung jari. Sekarang punya dahsyatnya sekarang kan. Itu bukan cerita politik, tapi maksudnya antara kecanggihan teknologi itu sampai tahap itu. Bayangkan.
Saya pernah saya cerita, phone saya pernah tiba-tiba dalam galeri tu hilang semua. Gambar hilang, video hilang. Alamak, apa hal ni? Lepas tu kawan saya, tak apa Ustaz, ada seorang tu memang dia power, ni forensik IT ni bagus. Dia kata saya ada kawan saya seorang daripada Singapura, dia boleh tolong, daripada syarikat telefon yang saya pakai lah. Saya tak nak sebutlah jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Jadi dia pun yang taja Bank Islam boleh sebut banyak kali, sebut pun tak apa. Patut lagu tadi kenanya Bank Islam, patut kena keluar lagu tu. Tak ada, lagu tu tak ada. Ini contoh, ni branding ni saya beritahu penceramah tak boleh suka sebut nama branding tu sebab dia tak taja. Jangan. Kalau dia nak kita sebut nama dia, boleh tajalah program kita hari ni. Kan macam mesin air tu, tahu tak mesin air tu? Tengok dia sebut. Aku cakap tak boleh sebut. Kalau nak sebut, buka booth kat sana, sponsor sikit. Baru betul. Ini dia beri taja konsert, anugerah. Cuma kau taja ceramah ni. Kau tengok penyanyi nasyid dia tadi. Sian nampak baju, t-shirt, dia nak sian. Tak, sebab tu member saya, Da'i Haiman tu, member. Kan? Tak, sebenarnya nampak santai lah. Kan? Cover balik. Tak, tapi betul, ni zaman dia sekarang ni. Memang tu dia. Zaman cepat, maklumat cepat, semua cepat. Jadi macam tu kita bekerja, kita buat salah sikit, kita duduk minum aja, baru duduk orang nak ambil gambar. Inilah dia kerja, staff navigation. Pangkat paku sampai ke lengan ni, tengah minum. Betul, orang mana inilah dia staff tohmahan. Tu sebabnya sekarang kita kena hati-hati dengan maklumat yang kita dapat. Kan? Tu sebabnya integriti ni jangan kita apa, sebab akhir zaman ni terlampau banyak tanda. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Buat rumah besar-besar bukannya orang makin ramai. Anak seorang masuk asrama, yang seorang masuk universiti. Nampak? Travel satu dunia, jiran sebelah rumah tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. 3 bulan lepas penyakit terbaru, sesama tomato. Apa hal nama penyakit macam tu? Sesama tomato. Sakit sendi dan demam menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Cikukunya, influenza A. Lepas tu tangan, kaki, kuku dan mulut dah tak ada nama dah nak bagi. Habis anggota badan, tak lama penyakit cuping. Dahi kening. Dah. Iya. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Kan? Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin rendah. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin rendah. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Apa lagi? Manusia semakin ramai, kemanusiaan makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Air minuman banyak jenis, extra jos, tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur tembikai. Makin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Pakai jam tangan mahal tapi makin tak tepat masa. Nampak tak? Pangkat makin tinggi, kearifan makin tak ada. Pangkat makin tinggi, tuan-tuan. Bayangan hari tu dalam tempoh adalah satu ketika tu yang 22 bulan tu. Tak. Bayangkan wakil rakyat tu boleh lantik seorang ketua kampung ni. Ketua kampung ni jenis kena lapor diri kat balai polis 6 jam sekali. Apa teruk sangat nak cari ketua kampung payah ke? Bayangkan sampai satu tahap. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai, teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar, rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Tanyalah orang-orang lama, dulu berkawan macam mana? Kawan susah nangis, kawan ada ni risau datang, kau bermasalah kau. Hari ni tak ada. Berlumba-lumba cari kawan kat media sosial, buat grup WhatsApp banyak-banyak. Habis semua invite-nya aku. Ada satu menteri tu dulu, punyalah orang marah dengan dia. Dia buat grup tau. Grup kami benci, nama dia. Grup kami benci Datuk, nama Datuk tu lah. Grup kami benci tu. Dan Datuk tu dalam tu. Fikirlah. 3 kali dia live orang add dia balik.
Dalam tu bahan semua balon dia. Saya tak nak sebutlah nama Datuk dia. Nanti kan saya cerita nama Datuk tu siapa. Cuba tanya, dia sendiri cerita kat saya. Saya lagi lah Samsul. Dia letak nama aku, dia letak nama grup kami benci. Nama aku dia letaknya tu. Saya punya gelak lah. Kita berhati-hati lah. Kita tak sampai tahap tu okey lagi lah. 3 kali dia left grup kawan tu add balik. Sudahnya dia biar lantak lah. Dia nak bantai-bantai lah dia kata. So dalam kita bekerja ni simple je. Nak kerja integriti, buat benda yang sebaik mungkin. Kita nak berjaya dalam hidup kita kena faham. Jangan hidup nak kerja kaya. Betul terang saya cakap, kerja Jabatan Immigration you takkan kaya. Tak, saya nak tengok ada yang hampa muka tak puas hati. Aku tahu lah, tak kau sebut, kau tak sebut, aku tahu. Tak, bukan maksud itu. Maksud saya takkan kaya sebab kaya tu sendiri subjektif. Kau tanyalah orang-orang yang kerja bank pun tak rasa kaya walaupun duit banyak kat dalam bank. Tak kaya. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Katalah tiba-tiba Datuk Zakaria kata, saya happy sangatlah dengan Samsul Debat hari ni. Yang ini saya umumkan kepada, ni contoh tau, kau jangan tuntut betul-betul. Jadi saya umumkan kepada semua yang hadir pada hari ini, terutama yang duduk, yang berdiri tak dapat, yang duduk. Sebab kursi banyak depan ni kosong, berdiri kan. Duduk. Semua fikir belotak nak balik, duduk. Ya, tak adalah gurau. Tak. Dengan ini saya umumkan semua yang hadir. Dengan ini saya umumkan yang hadir, saya happy sangat hari ini. Sebelum jam 4 petang kita akan bank in kan dalam setiap akaun sebanyak, contoh sebanyak RM300,000 setiap seorang. Kan aku cakap contoh. Kita bawa-bawa enggak apa hal. Saya nak tanya puan MC, puan kita. Puan apa nama puan? Fariza, puan. Satu duduk puan. Macam cikgu rasa. Puan Fariza nak tanya, 300,000 dah rasa kaya belum? Diam, contohnya. Dah rasa kaya ke belum? Sebelah puan tu sama nama? Hidayu, puan Hidayu rasa dah kaya belum? 300,000 tu. Dah. Encik cameraman. Terperanjat kau tengah jalan aku tanya. Dah rasa kaya belum 300,000? Oh, okey. Ada style tu kan. Ni abang yang ujung kali tu. Dah rasa kaya ke belum? Kaya bang? Yang pakai cap merah tu? Kaya, okey. Maknanya pada kita kaya 300,000, tapi ada orang dalam bank dah ada berjuta-juta, kerja punya teruk pada tengah malam. Macam tak cukup hari dah nak bekerja. Pada dia tak banyak. Kita silap-silap dapat 300,000 ya. Puan Hidayu tengok confirm 300,000. Terus jumpa. Puan, saya ingat saya nak berhenti lah. Cukuplah saya kerja kat immigration ni. Saya nak kejar cita-cita saya. Wah, masa tu kan. Sebab dah dapat 300,000. Sebab pada kita besar. Ada orang kata, aku besok pension, dapat duit EPF aku 500,000, aku relax. Tak payah fikir apa lah. Aku nak berjalan-jalan, nak rehat dengan bini aku, dia kata. 2 minggu lepas dia cakap tu, dia pension, dia pegang senapang depan bank. Nah, dia jadi jaga. Tak, dia yang cakap dia tak nak kerja dah. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab tak cukup. Tak cukup. Habis kena pau dengan anak-anak nak berniaga minta duit dia, anak-anak nak kahwin minta duit dengan dia. Sebab saya pesan pada siapa yang dah nak bersara, jangan habiskan duit untuk anak-anak. Yang muda dengan sihat mencari duit, kita yang tua dengan duit mencari sihat. Jangan. Simpan untuk hari tua kita. Kita dah penat dah kerja. Simpan untuk hari tua kita nak berjalan, nak pergi mancung dengan rumah, pergi umrah, pergi jalan. Pergilah. Tapi jangan habiskan semuanya untuk anak-anak. Jangan. Habis saya nak kahwin mah. Kau nak kahwin kau yang sedap, aku teruk pal. Kau nak berniaga, aku bagi modal sikit sudah lah. Kau nak sampai semua dengan untung-untung. Sekarang ni aku boleh berniaga macam tu. Yang tu jangan habiskan. Ingat tu. Bab integriti kita jaga. Kita nak berjaya dalam hidup ni, pertama prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Yang kedua, kena ada komitmen. Bekerja kena ada komitmen. Ketiga, kena fokus. Keempat, kena patuh pada peraturan dan undang-undang, disiplin. Dan yang kelima, kena ada konsistensi, ataupun selalu disebut oleh Dai Aiman, istiqamah, keberterusan. Ada 5-5 ni, kita berjaya.
Dan berjaya ni jangan salah faham. Sebab ada orang sebut, waktu PKP itu saya ceramah online, ada yang tanya saya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mas saya? Selalu tanya soalan tu. Saya kata, itu bukan salah alamat, tapi salah orang yang duduk kat alamat tu. Wah, bahal pula, dia kata. Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Kaya tu tidak semestinya duit. Naik pangkat belum tentu lagi. Lagi tinggi pangkat, lagi besar tanggungjawab. Jadi jangan petikai. Kenapa kita duduk kursi keras ni? Orang tu duduk sofa sesedap depan tu. Contoh kan. Sebab yang duduk depan ni tanggungjawab besar. Itu sebab saya cepat naik atas. Kan? Tak, maksudnya tanggungjawab berbeza. Yang belakang, nak keluar orang tak perasan. Yang depan ni, sejuk, tahan kencing ni. Saya tak, ni contoh lah, sebab dia kalau nak keluar pun dia lain. Tak, macam itulah analogi hidup kita ni. Kita minta tanggungjawab, kita minta naik pangkat datang dengan tanggungjawab. Ramai orang nak naik pangkat tapi tanggungjawab tak nak. Ramai orang macam tu. Kahwin nak lebih tapi isteri tak bertanggungjawab dengan dia, tak tanggungjawab dengan isteri dia. Kalau boleh tanggungjawab tak apa, betul tak? Dah cuba dah tak lepas juga kan. Kan tak? Maksudnya kita ni dalam hidup kita ni, kita kadang orang Malaysia ni kalau boleh dia nak kerja, kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Tak boleh lah macam tu. Dia datang dengan package. Tu sebab kadang kita petikai kan. Ada orang dia tak dapat tu kan. Memang aku tak ada rezekinya. Contoh kenaikan pangkat. Kita tunggu. Memang ada satu kekosongan atau 3 kekosongan. Kita ingat kita dah. Kawan-kawan pula, aku rasa kau dah ni. Ya, tak ada lah. Aku rasa kita dalam hati dah terasa dah. Sekali naik orang lain, kita pun nampak, kita pun marah, mula tak puas hati. Aku memang tak ada rezekinya, order dulu. Kerjalah sampai matilah aku macam ni. Jangan cakap macam tu. Bila kita sebut macam tu, yang paling marah sebenarnya Allah Ta'ala melihat kita tak bersyukur. Dulu waktu interview, bukan main lagi, sanggup kerja. Dalam hati, ya Allah, minta dapatlah kerja immigration, ya Allah. Aku dah dapat ni, aku tak minta apa dah. Itu ayat kita. Tak minta apa dah. Tapi bila dapat, sibuk nak naik pangkat. Marah tak naik gaji, marah tak dapat APC, marah tak dapat ni, tak dapat tu, tak dapat ni. Jangan macam tu. 10 benda yang kita nak dalam hidup, Allah dah bagi 7, kita petikaikan 3 yang kita tak dapat, menyebabkan kita tak dapat yang lain dah. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita suami yang setia. Tak terbayar dengan duit. Lepas ni anugerah khidmat cemerlang jatuh kepada Puan Idayu. Minta maaf tuan, tolong bagi ke orang lain. Saya syukur dah dengan apa yang saya ada. Boleh macam tu? Memang tidak. Kan? Tak, maksudnya macam tu. Kita jangan, hidup kita ni dalam bekerja ni kan, pertama sabar. Kerja kena sabar. Orang cakap lantak, orang kutuk kita immigration macam ni, apa tertanggal ke cuping telinga kau? Pedulikanlah orang cakap. Samsul Debat apa orang tak cakap? Antara orang kutuk, Samsul Debat kalau ceramah konten lebih kurang sama je. Betul, memang saya setuju. Tapi ada tak benda tak sama dalam tu? Cuma bila aku ceramah, Ustaz tak bawa pun cerita tu. Ustaz bawa lah yang gendang Cina India tu. Aku berapa kali nak bawa cerita tu? Kan? Jadi sekarang zaman YouTube, orang tu nak dengar hari-hari tengok YouTube, dia tak datang sini. Yang datang dia tengok live lain, dia nak dengar. Bawa lah cerita tu, sabar. Kan? Dilema tu. Macam penyanyi, senang. Dia nyanyi lagu sama je, tak adalah kau komplain. Kan? Tu lah. Saya okey je. Orang cakap lah, saya okey je. Saya redha, saya terima orang nak cakap. Itu kritikan terpulang. Saya lalu tadi, apa orang tak cakap? Tingginya. Kau aku tanya. Kau mengumpat tapi kuat tau. Aku buka emas. Dalam TV nampak tua kan, kau hajar kan? Tak, hidup kita ni orang memang akan bercakap. So kenapa? So what? Biarlah orang nak cakap. Peduli kan? Sabar. Orang nak cakap, biar dia cakap. Aku dengar kan? Aku dengar. Apa ni, Datuk Zakaria tu dia tak suka dengan kau. Orang cakap dengan kita, orang menyampai-nyampai, pedulikanlah. Setakat ni kita jumpa dia okey tak? Okey, sudahlah.
Janganlah dikembang-kembangkan benda tu. Ya ke, ya Allah tak sangka lah Datuk tak suka kat aku, ya Allah. Tak jadi kerja. Tak jadi kerja. Buat apa? Kau ingat Datuk ni tak ada kerja nak fikir pasal kau je. Satu Malaysia ni dia jaga tau. Kau kalau kau nak naik pangkat pun tak payah macam tu. Kan? Nyampah aku kan. Dengar pula aku. Betul. Sabar. Yang kedua, redha. Redha dengan apa juga yang berlaku. Kita dalam proses kita kerja, ada masalah tu biasa. Tak ada masalah tu bukan orang namanya. Cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau ada hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan, tu biasa. Yang ketiga, tawakal. Serah pada Tuhan apa yang baik untuk kita. Kita dah kerja. Tentang balasan untuk kita, serah pada Tuhan. Senang, habis cerita. Tuhan nak bagi aku apa? Kadang Tuhan tak bagi kita ni. Tuhan bagi suami romantik. Tuhan bagi anak ramai. Beranak kerja. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Asal bagi salam, nyaut beranak lah. Yang seorang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuknya, beranak. Yang faham, tak faham sudah. Tak, rezeki Tuhan bagi macam-macam. Serah pada Allah. Percaya pada hikmah. Aku ni kerja berjaya. Ayat yang selalu kita sebut. Aku ni berjaya, tolong buat ni, buatlah apa. Aku tak naik pangkat, aku macam tu juga. Jangan. Tuhan bagi macam-macam rezeki kat kita. Tanam tobu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Okey, tak ada masalah. Cakap lah orang nak cakap. Biarlah aku buat kerja, janji siap. Dah, sudah buat kerja. Kemudian apa? Syukur. Kita ada kerja. Orang lain tak ada kerja. Sanggup tu. Buka jawatan kosong. Buka jawatan kosong, tengok. Semua ngaku saudara. Tolonglah Dayu, tolonglah. Kau takkan tak boleh tolong. Aku tak boleh tolong diri aku, kata kan. Masa tu ngaku saudara. Saya cerita satu keadaan. Saya waktu jadi pengarah undang dulu. Waktu jadi pengarah undang, buka jawatan kosong kat pejabat saya, jawatan penguatkuasa. Yang minta salah seorangnya adalah anak saudara saya. Dia pakai kabel mak saya. Tak pening kepala. Ni cerita betul ni cerita ni. Mak saudara saya tu telefon mak saya, tolonglah beritahu kat ni Samsul tu, tolonglah tengokkan ni budak ni minta ni. Lepas tu mak cakap ni, mak tu kau cakap, saya tak nak sebut nama dia kan, kau cari pula kan, minta tolong apa ni nak kerja kat rumah. Mana boleh mak, takkan sudah dapatan. Mak tak tahu, mak sampaikan je. Mak kabel yang paling payah dia tu. Jadi jawatan penguatkuasa di pejabat saya bincang dengan bos saya, pengarah dengan bos saya masa tu, Datuk Alim. Kata kita tak boleh senang-senang buang orang. Yang apply tu kita bagi semua rasa dipilih. Jadi macam mana? Dinilai. Jadi semua orang jadi penguatkuasa ke, pembantu takbir ke, kerja pegawai ke, accountant ke, semua kena lari kat stadium. Sebab kalau Datuk tengok tuan tengok ramai staf-staf kerajaan sekarang kerja tahun-tahun awal, yang awal baru kerja kejap-kejap MC. Hari tu kata sihat, X-ray okey. Kejap-kejap MC, buah pinggang beralih, jantung berlubang. Jadi kita letakkan syarat semua jawatan. Masa saya bekerja jadi pengarah tu, semua jawatan kena lari dekat balapan Stadium Paroi itu 2 round. Lelaki, perempuan, semua kena lari. Jadi dia tak rasa dia tak dipilih. Ini bila kita tolak siap-siap, jadi orang dalam tu. Itulah ayat dia. Terus ada lagi immigration lagi lah, dengan penguatkuasa lagi lah, dengan teruk kena panjat tu kena buat ni. Tak tahu lah, ya ke tak? Tak ada juga. Lari 2 round, siap ada ambulan kat tepi. Dah terbuka dah pintu dia. Yang seorang tu lari, orang pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulan. Ada yang tak biasa, dia tak lari. Hospital. Oksigen tak cukup. Ada. Lepas tu, yang lari tu tengok anak saudara saya tu lepas. Lepas tu ujian bertulis pula. Ujian bertulis pun dia lepas. Akhirnya sampailah 30 yang terakhir, masuk temuduga. Yang interview masa tu saya pengarah undang-undang, pengarah jabatan landscape, dengan pengarah jabatan khidmat pengurusan, seseorang pengarah perancang bandar dan desa. Kita orang interview.
Waktu nak interview calon 30 tu, saya dah beritahu dekat Azrin yang jaga pintu masuk tu, pintu masuk yang jaga senarai yang nak ditemuduga ni, Azrin, nanti ya bos, nanti kalau yang nama yang ini, sebelum panggil dia masuk, maklumkan dekat bilik temuduga ni dulu. Okey. Bila sampai dah interview seorang-seorang, nak masuk je nama anak saudara saya tu, dia pun masuk, bos, lepas ni yang tu, saya pun declare pada 3-3 lagi. Panel pun saya nak maklumkan, calon kita yang selepas ni adalah anak buah saya, anak saudara saya. Jadi saya tak boleh berada dalam bilik ni, saya kata. So saya serahkan pada kebijaksanaan 3-3 ahli panel untuk buat penilaian. Saya pun duduk kat luar bilik mesyuarat, bilik temuduga. Dah habis tu Azrin pun panggil, bos dah sudah, saya pun masuk dalam. Saya tanya macam mana? Saya tanya, tak layak lah sebab saiz dia macam tak cukup. Yang seorang pula, bila tanya soalan tak boleh jawab sangat. Soalan ni tak boleh jawab. Okey, tak layak. Saya pun pangkah, tak layak. Tapi cerita tu tak berhenti di situ. Sampai hati kau buat macam ni. Aku bela kau sejak kecil. Semua keluar cerita tu. Keluar cerita tu. Macam ni balasan kau. Tak apa. Yalah sekarang kau pangkat besar. Kau lupa asal usul kau, semua keluar. Asal usul lupa, tak mengenang budi, semua keluar. Tapi itulah harga dia. Seperti mana yang diajar oleh Lord Denning. Justice is not only be done, but must be seen to be done. Keadilan bukan hanya dilakukan, mesti dinampakkan. Kalau tidak, kalau dia dapat kerja, orang akan cakap, kalaupun saya tak duduk dalam bilik temuduga tu, katalah 3-3 panel pilih dia, orang akan cakap juga, anak buah dia takkan tak dapat, gila kau. Orang akan cakap. Bila bekerja besok nak marah, esok nak mengadu dengan mak saudara saya. Apa masalah ni? Mengadu. Apa hal kau marah anak saudara aku? Kan susah. Tapi Tuhan tunjuk kat dia, tak sampai 3 bulan dia dapat kerja lain yang lebih baik. Dah kahwin, ada anak, comel-comel. Saya cakap dengan dia, betul tak rezeki kau lagi baik di tempat lain? Saya kata tu je. Jangan marah-marah. Faham? Tak lama betul saya berhenti. Semua isu integriti juga. Sebab dulu sebelum saya nak menceramah sepenuh masa, saya ambil cuti. Pak Ngah saya pesan, kau ni nak berhenti, nak buka konsultan sendiri, kaki kau sebelah dah dekat luar ke belum? Mana kena ready dulu. So saya ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Saya cuba ceramah dulu. Ceramah lah, cuti tanpa gaji setahun. Tapi tak sampai 10 bulan, bulan yang ke-9, Datuk Alim dah telefon. Cik Jeremy kenal lah Datuk Alim. Datuk Alim pun telefon. Balik kerja. Banyak nak benda ni tak boleh settle ni. Sebab assistant tak sama cara berfikir dengan kita. Saya balik kerja balik. Masa tu lagi teruk hidup aku. Pagi kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad ceramah. Tak langsung tak ada masa kat rumah. Pagi kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad langsung tak ada kat rumah. Lepas tu, kalau yang ceramah jauh, kena pergi Perak, pergi Terengganu, ambil cuti. Sudahnya tak tahu mana satu part time. Macam jadi pengarah tu pula part time. Jadi saya ambil keputusan bersara. Itu kita kena pilih. Kita tak boleh nak tamak ambil dua-dua. Faham tak? So saya buat full time. Dan saya faham perasaan ditohmah oleh orang, dicakap oleh orang macam-macam. Dinilai itu lagi pula. Masa saya bekerja dulu, antara kawasan operasi dinilai. Jangan main-main. Darul Urut. Orang nak berurut pergi nilai dulu. Gila betul. Betul. Siapa yang pengarah pergi dengan penguasa ni, kalau pergi kat tempat urut ni, bila kita serbu kan, kita daripada elok tadi, tiba-tiba lenguh badan. Yang main-main. Dia bukan pakai baju biasa, pakai jaring. Gila betul. Tapi jangan pergi Tapi itulah muncul dia penguasa tu. Pergi serbu. Betul. Kita buat banyak kita tangkapan-tangkapan kita belum operasi bersepadu, buat dengan immigration, buat dengan jabatan pendaftaran. Banyak kita tangkap. Banyak. Kita buat kerja. Saya memang jenis operasi, saya pergi. Budak penguasa saya seronok. Dan Allah Ta'ala bagi kelebihan pada pengarah ni. Tanyalah bos, tanya Datuk Zakaria. Dia ada kelebihan tu. Mana tempat yang saya decide, contohnya, kan saya daripada ni pergi mesyuarat kat Seremban, sempat kita 9.30 sempat kita pergi minum, singgah minum. Mesti kalau saya singgah minum situ, mesti budak penguasa saya ada. Dia orang tengah minum beramai-ramai. Saya sampai, dia orang tengah minum.
Bila saya masuk, Assalamualaikum, salam bos. Kita nak sudah dah, air penuh lagi ni. Apa yang kau takut? Dari segi integriti, kalau betul kau jujur memang kau nak minum, minum je lah. Tapi janganlah lama-lama. Dah minum, pergi kerja macam biasa. Apa yang takut? Itu cerita dengar. Peraturan kena ikut. Kena ikut peraturan. Hidup kita kena ada peraturan. So nak pula kita ada badan beruniform. Orang akan tengok disiplin kita. Orang tengok kerja kita. Itu sebab apa yang kena ada? Pertama kita kena jujur. Jangan menipu. Jangan tipu claim. Jangan tipu overtime. Tak sah. Kita tipu claim. Sebenarnya kita faham tak? Overtime dengan mileage bukannya tambah pendapatan. Dia cover balik apa yang kita dah belanjakan sebenarnya. Mileage memang tinggi. Kereta jahanam. Yang budak yang naik motor pergi hantar notis, pergi apa semua tu. Dia punya claim overtime dengan mileage memang tinggi. Tapi motor dia tukar spoket berapa kali 2 bulan tu. Itu sebab kita jangan ingat tu pendapatan tambahan. Silap kita. Itu sebab saya kata takkan kaya. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. 2 lembah tau. Bukan 2 beg. Bukan 2 guni. 2 lembah emas. Dia akan minta kat lembah ketiga. Itu sifat manusia. Tapi Nabi sebut manusia yang mencari rezeki yang halal. Nabi kata cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi Muhammad juga sebut manusia yang paling kaya. Oh, maknanya boleh kaya rupanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. So tak payah tipu kelip. Jujur. Kalau mileage tu, kita berlebih mileage, bahagian kewangan akan query. Biasa. Kenapa tuan pergi kursus yang sama tapi klaim berbeza daripada orang lain? Kita pun marah. Macam duit mak bapak kau, kita marah. Sebab bukan duit mak bapak dia lah, dia tanya. Tu kena faham. Tu jawapan dia. Macam dia mak ayah kau marah kan? Bukan mak bapak aku sebab aku tanya. Jawab je dengan jujur, dengan tenang. Kenapa klaim saya tinggi berbanding orang lain? Jujurnya, saya tak tahu jalan. Dekat roundabout, dekat Bangi tu 3 kali aku pusing. Simpang mana harus ku pilih? Tu sebab mileage kau tinggi. Cakap aja. So dia akan pertimbangkan. Tak usah marah-marah. Masing-masing buat kerja. Itu je. Kedua, jaga amanah. Masuk kerja macam mana? Kadang-kadang hari Sabtu Ahad ada banyak kerja tak settle. Bawa anak pergi pejabat. Bagus. Tapi ambil kertas ni, jangan bising-bising. Conteng. Kertas apa punya? Pejabat punya. Ambil pen saus batang. Pejabat punya. Tak amanah dah tu. Itu baru benda kecil. Tak boleh jaga amanah. Belum lagi benda besar. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Ukhuwah jaga satu dengan yang lain. Jatuhnya nama baik sesuatu organisasi bukan sebab orang luar, orang dalam. Saya pernah tu tadi bincang dengan tuan tadi masa kita minum tadi, TKPO kita. Waktu saya bentang paper dekat KPD NHP dulu, saya bentang paper tajuk dia bicara integriti notah bertindih apabila kain terlondeh. Tajuk dia. Gambar orang pakai kain tengah mancing macam tu. Kain tu macam nak terlondeh dah lah. Gambaran saya nak beritahu sebenarnya kita kena hati-hati. Kebanyakan banyak organisasi yang jatuh disebabkan ada orang dalam tak puas hati sama sendiri, mengadu, bawa ada domba ni bawa keluar, akhirnya bila orang luar campur tangan, habis organisasi. Contoh, maksud saya tu apabila kain terlondeh tu, kita ni pakai kain tapi dekat buku lali, saya tahu ni tangan. Sebelum kau cakap, aku cakap dulu. Katakan ni analogi lah, katalah ni kaki kita dekat buku lali kita tu ada ruam warna merah. Ruam tu makin lama makin besar. Kita kena settlekan secara dalaman. Cari krim, cari minyak mana yang patut. Settlekan cepat. Tegur, betulkan secara dalaman. Bila kita biarkan besar dan kemudian hubungan pula tak baik. Ada pula yang gatal mulut mengadu dengan doktor pakar. Doktor pakar tu nama dia SPRM. Datang SPRM, dia tak tengok dekat ruam tu aja. Dia cakap apa? Saya suspek ruam ni dah tersebar, mengebak kepada tempat-tempat lain. Dilondehkan kain tu, langsung semua departmen terbabit. Daripada patut tengok buku lali, habis. Tangan, tengkuk, lengan, kepala, habis semua.
Benda yang tak sepatutnya jumpa. Bukanlah saya kata suruh menyembunyi, itu sebabnya unit audit dalam main peranan. Kita jangan bermusuh dengan unit audit dalam. Mana unit audit dalam? Mana? Siapa yang kerja unit audit dalam? Mana? Dah tak mengaku pula dah. Unit audit dalam. Mana unit audit dalam? Ada tak? Dia datang tak? Oh tak ada. Kalau unit audit dalam tu, buat kawan. Suruh panggil dia. Macam saya. Unit audit dalam saya panggil. Bila ada benda saya nak buat, cuba tengok. Ini okey tak? Ini okey tuan. Cuma tuan, kalau boleh yang ni tuan jangan ni tau. Sebab yang ni takut-takut. Oh okey. Kita tahu. Kita settle peringkat dalaman, ni penting. Bila dalam ukhuwah ni nak jaga hubungan, pertama buang perasaan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa, faham? Faham tak? Faham ke tidak? Tak, dia faham dengan setuju ada beza. Saya tanya, faham tak? Setuju tak? Kan senang. Payah betul. Maksud tamak, janganlah. Kau dah dapat anugerah mak semalam. Naik pangkat pun kau nak semua. Ni tak, sabarlah, bagilah orang lain pula. Semua nak kan? Dah naik pangkat ni, lepas tu bagilah orang lain naik pangkat ni pula. Takkan semuanya kau nak, bagilah orang lain. Tak dapat, terima. Okey je. Kalau pergi kursus, kalau sampai JB, pergi genting, hantar dia. Kalau kursus dekat Putrajaya dekat-dekat ni, aku je lah yang pergi. Syekh bagi dia tu. Itu biasa. Saya dulu macam tu kak. Masa jadi pengarah tertentu, New Zealand dia pergi. Lautan Belanja Korea, Jepun dia pergi. Melaka Samsul Bat. Pengarah Nunang pergi. Mana Nunang pergi ni? Melaka. Naik muak dah. Beruk kat Zoom Melaka tengok muka aku. Tak, bukan. Sebenarnya redha, terima. Rupa-rupanya sampai satu tahap, kita kena, okey, senang je lah, sampai bagi faham. Rezeki ni siapa bagi? Pandai. Tapi hakikat rezeki ni ada 3. Pertama, Tuhan tentukan punca rezeki. Ada orang rezeki naik pangkat, ada orang rezeki suami dia baik, ada orang rezeki suami pandai masak, ada orang rezeki keluarga dia ramai, ada orang rezeki mak mentua dia baik dengan dia, ada orang rezeki macam-macam rezeki. Ada orang rezeki dapat duit tanah, mak saudara dapat duit tanah, meninggal mak saudara tu tak tahu nak bagi siapa, rupanya kita yang dapat. Contoh, punca rezeki Tuhan tentukan. Kedua, kadar pun Tuhan tentukan berapa banyak. So jangan petikai, kenapa sikit, kenapa ni, kenapa banyak ni je, jangan petikaikan. Dan yang ketiga, bila dapat rezeki tu pun Tuhan tentukan. Rupanya bila saya dah bersara ni, macam-macam negara saya dapat pergi. Masa saya kerja dulu dapat juga lah pergi Korea. Jangan main-main, saya tak main nak tengok drama Korea, pergi Korea. Berkahak-kahak kawan tu bercakap. Pergi Mekah cakap lah, alhamdulillah lah rezeki kan, dengan travel taja kita pergi sana sini, kita pergilah kan. Balkan pun sudah pergi, pergi rupanya sebenarnya Tuhan bagi. Kenapa kita jangan sebut dulu kalau kerja memang tak berasa, tak payah sebut. Sebenarnya belum rezeki, tu je cerita dia. Belum dapat anak. Ada orang dah lama kahwin, belum dapat anak. Angkat tangan. Siapa ni? Dah lama kahwin. Tak apa, tak agak malu. Dah lama kahwin tapi belum dapat anak. Saya doakan akan dapat anak. Jangan risau. Sebenarnya Tuhan bagi kita rehat dulu. Jaga mak ayah kita dulu. Besok kau dapat anak, tak berhenti lah tu. Jawab anak kan. Alhamdulillah, masa tu baru tahu. Dulu masa tak ada anak, tak ada macam ni kan. Iya. Belajar kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Nampak tak? Jaga hubungan, jangan tamak. Kalau maksud jangan tamak, kongsi tak apa tu makna sedekah. Sangka buruk je. Yang kedua, jangan sombong. Nak belagak dengan apa? Belagak dengan apa? Pangkat. Samsul Bat dulu pengarah undang, legal advisor. 1/9 dengan cakap dia. Nanti besar jajak panggil. Tapi sampai masa pencen. Dia nombor 1 dekat pejabat tu nombor 1 tu. Tiba dekat suara tepi tiang, pal pencen. Nak cakap apa? Reality. Penyanyi tu suara sedap. Kan sampai masa dia masuk Gegar Vaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Datuk Nora beritahu saya. Datuk Nora. Masa berlalu. Kan cantik kan dicantik cara dia. Tanpa ku menyadari. Kan dia
Dia cakap dengan saya, Ustaz, bila kita dah meningkat usia, note dengan range lagu tu kita kena ubah. Kita adjust sikit sesuai. Bunyi supaya bunyi dia sama, tapi sebenarnya kita dah sesuaikan dengan kekuatan suara kita. Dulu note dia sampai ke langit tu. Kalau kau ikut kan tu, memang kau ke langit. Main-main. Iya. Kan? Betul. Saya dulu pun nasyid juga. Saya tak tahu ada Aiman tak ajak saya nasyid sekali. Pernah dengar tak lagu? Geraklah kamu memikat hati, senyum tawamu manis sekali. Namun kini aku menyadari, ia adalah ranjau berduri. Pernah dengar tak? Itu mau sikit. Dapatkan yang original. Kan, tapi tak boleh. Kalau saya buat album yang beli saudara mara, itu pun paksa. Kan? Nah, tapi sebenarnya dalam hidup kita tu macam tu je. Kita kena tahu Allah bagi rezeki macam-macam. So jangan kita nak dengki-dengki, sombong-sombong tak payah. Belak-belagak dengan apa? Dengan kedudukan kita akan pencen. Rumah besar. Berapa lama rumah besar? Kita tengok rumah besar dulu kan. Pergi Shah Alam, pergi Putrajaya. Kita tengok, aku kalau ada duit nak buat rumah macam ni. Sampai masa ada rumah lagi besar pada tu. Dah tak peduli dah rumah yang besar kita tengok dulu. Masa sekolah rendah dulu, saya ingat naik bas sekolah. Lalu kan, ya Allah, besarnya rumah orang ni. Aku nak rumah macam ni. Tapi, bila kita dah dewasa, dah tak peduli lah. Tanya Cik Joraimi, ada rumah besar-besar kat Putrajaya tu. Dekat Gas Stadium dulu. Rumah besar-besar. Sekarang dah tak peduli dah. Dia jadi rumah lama. Kita pun macam tu. Kereta baru. Berapa lama rasa baru? Hari pertama bayar dah boring dah. Dulu kan bayar kat counter bank. Saya ingat masa saya mula buat loan. First, saya beli kereta kancil. Kan 660 saya beli. Saya ingat lagi waktu bayar kali pertama tu, kan dulu bayar pergi beratur kat bank, beratur panjang, bayar sekejap je. Jadi saya akan ambil masa situ. Kak, boleh tak tolong kira kan berapa bulan kita tinggal bayaran kali pertama? Bagi kerja sikit kat kaunter tu. Ni bayaran kali pertama kan, dia tanya. Saya tak nak sebutlah bank mana, bukan bank Islam. Sebab masa saya pergi tu dulu, lepas tu saya pergi berapa tahun, sebab dulu yang jaga kaunter lawa-lawa. Kita masa tu kan budak lagi kan, lawa. Lepas tu pergi 5-6 tahun tu, dah tak lawa dah. Sebab orang yang sama tu jaga kaunter tu lagi. Dia tak tukar. Tapi sekarang dia dah buat rebranding. Saya tak nak sebutlah bank mana, sebab dia tak tanya. Tapi bank Islam steady, bank Islam steady. Selamat datang Bank Islam. Lepas tu ada dekat TV tu, cabutan Al-Afar. Katakan. Betul, korang kena masuk tu, Al-Afar. Sebab saya masuk tu, alhamdulillah lah. Saya masuk tu, banyak agak lah. Tapi belum menang lagi. Kita yakin. Kita yakin kita akan menang kan. Dah, ini tanggungjawab saya, kena promote Bank Islam. Dia taja program ini. Faham? Okey? Dan maknanya, jangan kita sombong. Jangan belagak. Yang ketiga, jangan dengki. Jangan dengki. Dengki ni paling bahaya sekali. Saya sebut tadi, waktu makan tadi saya kata, standard dengki ni tu tak macam mana. Menurut Tuan Guru Syed Abdul Kadir Ajufri, Ustaz Syed Abdul Kadir, dia kata apa? Kalau kita dengar orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Buatlah macam kau tak pernah dengar. Tak boleh ke? Orang tu maknanya kalau dapat kegembiraan, dia dapat anak. Dengar dia dapat anak. Oh ya ke? Baguslah. Dia tak rasa apa. Makna dengki dah ada. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tau ni. Baguslah. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Ada dengar lah itu. Dia macam dia tak excited, maknanya dengki dah mula ada. Habis standard sepatutnya apa? Dengar-dengar dia naik pangkat. Ya ke, alhamdulillah. Besok papa senang nak minta tolong dia kan, ya Allah. Tak betul lah. Kan? Dengar-dengar dia pakai kereta baru. Entah mana dicuri duit tu. Nampak? Jangan dengki dengan pakai kereta baru. Ya ke, alhamdulillah. Dia tu rajin tumpang orang. Kita boleh tumpang dengan dia kan. Tentang isi minyak tu bawa lelap. Dengar-dengar anak dia dapat semua A dalam PSA SPM itu. Ya ke, alhamdulillah. Ada juga anak-anak staf kita yang cerdik, pandai kan. Ya Allah, seronok lah. Macam tu lah. Ada je benda tak puas hati. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat dan bos tu. Ayat kau kan. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. Cubalah jadi baik. Sangka baik aja. Cuba kalau kita dapat kegembiraan, orang petikai. Apa perasaan kita? Macam tu jugalah.
Macam orang lelaki, dia bila kawan-kawan dia dapat anugerah khidmat cemerlang, paling tidak orang lelaki, kalau dia tak puas hati, dia sound direct. Macam mana kalau dia dapat? APC ni kau cakap dengan aku, kerja sama, ponteng sama, apa cerita ni? Lepas tu kawan dia jawab, aku selama ni setakat ni walaupun macam mana pun sekalipun, aku dengan Tuan Jafri, aku kerja, aku siap semua. Lepas tu aku lepak dengan kau, aku kerja aku buat. Wah, yelah, kita orang tanya kan, nak pergi puas hati kan. Jadi kalau kau cakap macam tu, kita faham lah. Perempuan jangan. Orang perempuan depan-depan siap puji tu. Tahniahlah, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp tu, GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masuk semua geng-geng dia. Dia terlupa dengan budak Timah Anugerah tu pun masuk dalam. Dia balon kawan tu, tang-tang, mana nangis budak tu. Tak payahlah kan. Sabar. Tu sebab kalau kita tengok anugerah khidmat cemerlang ni tak ada apa sangat pun. Kalau ikutkan. Kita tanya perempuan tengok, okey, anugerah khidmat cemerlang yang pertama dapat apa? Kau dapat duit, sebut nampak tu. Duit dia fikir. Sijil tu yang penting. Duit tu ringan, faham? Lepas tu, mana bagian HR? Bagian HR. Berapa orang? Seorang je. Bagian HR siapa ni? Mana lagi bagian HR? Angkat tangan, bagian HR. Saya arahkan ambil Jakarta tertib untuk hitam aku ni. Tak, siap lah. Mana lagi bagian HR? Cepat, mana? Seorang, puan ni lagi yang belakang kan? 2, 3, 4, 5. Dia baguslah, dia duduk mata kata. Okey. Nah, yang bagusnya anugerah khidmat cemerlang ni, yang best bagian HR, dia dah nampak dulu senarai penerima. Atas kepala surat tu sulit dan rahsia. Hello. Kau nak belanja aku apa? Benda tak faham lah. Tak ada, tahniah, kau dapat APC tahun ni. Ya ke? Mana? Senang nama kau kat tangan aku. Ya ke weh? Iya, tapi satu aku minta, kau jangan cerita dengan orang. Sebab benda ni sulit dan rahsia tau. Lepas tu nak tanya, lepas tu semua orang tahu tak? Tahu. Lepas tu semua puji. Boleh nak belanja. Itu yang muka boleh nak pentas, dapat sijil tu daripada Tuan Zakaria gitu, Datuk Zakaria gitu. Muka tak berhati. Sebab modal dah banyak keluar. Tu sebab saya cadangkan pada banyak organisasi, Datuk, Tuan, saya cadangkan banyaklah macam Mara semua dia dah dengar dah apa, dia dah ambil dah apa suggestion saya, kita tambah anugerah. Tak bagi duit pun tak apa. Contoh, markah SKT 90% ke atas bagi sijil siap frame. Jadi kalau tak bagi atas pentah pun dekat atas meja dia ambil, dia akan rasa appreciated. Dia gantung kat rumah. Mama punya markah. Ya, kata kan. Tak padan dengan kampung mama tu aku menyampah. Baru duduk Putrajaya dalam menyampah aku. Siapa yang panggil mama ni? Siapa anak panggil ni mama? Angkat tangan. Angkat tangan. Puan ni Dayu. Anak panggil apa? Puan? Mak ibu. Umi, alhamdulillah. Sebelah panggil apa? Ibu. Panggil apa puan? Puan panggil apa puan? Puan. Puan. Panggil apa? Anak panggil apa? Tak panggil. Memang dia tak panggil lah. Sepanjang lahir memang tak. Oh, belum kahwin. Okey. Dia sebelah. Apa hal pula anak tak panggil? Kacau. Puan. Anak panggil apa? Umi belakang tu. Mami. Kampung mana? Tak cakap kampung mana? Kau diam. Kau tengok. Dia pun cakap dengan anak, Mami. Tok dia kat dapur. Tak kisahlah, tapi bangga tau. Mami dapat A markah. Memang Mami kerja A. Ni sikit ni. 92. Biasa Mami dapat 95 ke atas tau. Oh, nampak dia akan rasa happy. Kemudian anugerah apa? Tak pernah MC tahun dinilai pun dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergi balik lah, dah muntah darah dah ni. Nanti tak dapat sijil tu dah. Kan? Yang ketiga apa? Apa lagi?
Tak pernah punch card merah tahun dinilai, dapat sijil. Abah ni tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa, bah? Maksudnya abah kau tak pernah lambat pergi kerja. Biasa tengok abah lambat ni, ada caranya. Wajar tu. Kan? Jangan dengki. Okey? Seterusnya, percaya pada hikmah. Bila kita kerja rajin, ada benda baik. Contoh, keluarga kita Allah bagi sihat semua. Kita bagi kawan-kawan tempat kerja suasana kerja yang happening. Sebenarnya, saya bila berceramah, saya perhati tau cara you all gelak. Betul sebenarnya. Gelak kalau macam ni, cara menangkup, melap air mata ni tadi, makna dia orang stres kerja. Betul. Yang biasa saya dengar ni hospital. Betul, ni cakap betul, bukan kata apa. Tapi bila kita release, sambil-sambil kita fikir, oh iyalah betul lah, aku belajar syukur. Dapat suami yang baik. Suami balik, kan, tak pernah lagi orang kata tangan kosong. Ada je, sayang. Abang, awalnya abang balik. Awal balik pun salah. Romantik. Suami yang balik tangan kosong dengan senyum, dengan abang hari ni saya buat air tau. Hari ni abang buat balik kuih lambang kasih sayang kita. Kenapa nak? Hari ni abang bawa balik kuih couple. Kuih couple? Mana ada kuih couple? Cuba tengok tu. Punya kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu. Dia melekat dua. Kan? Tak, bukan semua suami macam tu tau. Benda tu nampak kecil. Percaya pada hikmah. Seterusnya, accountability, bertanggungjawab. Kita buat salah, kita buat kerja, ada problem. Bila ditanya kan, Tuan Arafat tanya, ni kenapa boleh silap macam ni? Tuan Arafat, saya minta maaf Tuan Arafat, memang salah saya cuai, yang ni saya tak perasan. So kita nak buat apa sekarang? Tak apa, awak pergi buat balik semula yang ni. Tu je, tanggungjawab. Ni gemar saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Tak ubah macam bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebawah tak makan. Kenapa kebawah tak makan? Perut sakit kenapa? Nasi entah besar. Kayu api basah kenapa? Hujan turun kenapa? Kau tak panggil kenapa? Datuk, staf Jabatan Immigration masih ingat lagi lagu tu. Bersungguh-sungguh punya mana? Lepas ni apa? Dah, walaupun tak logik kau ulang juga. Sejak bila hujan turun sebab kau tak panggil je kau? Tak, sebenarnya lagu tu nak menggambarkan betapa suka menyalahkan orang. Salah kau ni, salah orang ni. Ni bukan salah dia. Tu sebab anak kita ikut perangai tu. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Kau bagi kenapa? Dia ni minta. La ilaha illallah. Pening betul. Dah, dalam banyak-banyak binatang, tu ada satu binatang yang paling bertanggungjawab, iaitu ular. 3 kali dia ulang jawapan sambil merenung mata orang yang bertanya. Memang makanan aku. Dan hujung tu dialog ni dah dipandang oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah. Bila kau tanggungjawab, orang tak tanya dah. Itu sebabnya tanggungjawab. Seterusnya apa? Respon positif. Bila ada perkeliling yang dikeluarkan oleh pihak ibu pejabat, mulai beberapa hari bulan, semua kaki tangan dan pegawai Jabatan Immigration Malaysia tidak lagi dibenarkan begini. Hendaklah begini, hendaklah begitu, begini. The do and the don't. Sudah beritahu dah. Cuba positif. Oh, ya ke? Okey. Kita buat dulu. Dia orang dah bincang benda tu. Kau jangan petikai kan. Elah ni semua menyusahkan orang lah. Apalah. Itulah inilah. Yang paling best kan satu dialog kau biasa dengar. Kau orang yang muda-muda ni buatlah. Kak dah nak pencen. Tak habis-habis. Kau pernah dengar ayat tu? Kau fikir dalam tu tak ada tulis pun. Kepada nak pencen sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Kan tak ada. Dan last sekali, kita kena bersungguh nak buat yang terbaik. Buat yang terbaik. InsyaAllah sebab dalam kerja kita ni, kita kena sabar, kita kena redha, kita kena syukur, kita kena tawakal. Ikhlas kita kerja, Tuhan akan balas. Itu je.
Saya kenal Cik Juraimi ni dah lama lah. Sebagai contoh Cik Juraimi. Saya kenal saya daripada saya pegawai biasa. Sampai saya jadi pengarah. Sampailah saya jadi penceramah. Dia macam tu kat layan saya. Tak adalah pada dulu. Sabang. Okay, saya dah jadi pengarah pun layan. Tak, dia layan saya pada dulu. Memang sama. Tak nak tunjukkan Cik Juraimi pun walaupun mana-mana level sekalipun, dia layan saya baik. Sebab saya kenal dia. Begitu juga dengan Cik Fuad. Cik Fuad apa nama yang itu? Siapa nama? Yang kita jumpa. Siapa nama tuan? Zaki, Allahu Akbar. Dia dah bagi name card kat saya, lupa. Fuad pula. Jauh sangat Fuad dengan Zaki. Dia jumpa saya daripada itu. Memang okey. Tak ada belakang. Sebab kita bawa diri kita ni tak ada apa-apa. Tapi bila kita baik dengan orang, ada aja Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi anak pandai. Tuhan bagi anak berjaya. So jangan kejar kaya. Jangan kejar kaya. Tapi kejar bahagia. Kerana akhirnya kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ada orang sanggup bila nak balik cuti, bawa kereta buruk dia pergi kat satu gudang, tukar kereta mewah, menyorokkan penipuan duit dia, makan duit tepi. Tapi mana bahagia kat situ? Beli je kereta besar kalau mampu, beli, declare, tunjuk aku beli hasil pada titik, memang aku simpan duit dah berapa lama, aku beli. Apa masalah? Kenapa nak sorok-sorok? Kenapa nak tipu sana tipu sini, buat apa? Tak tenteram hidup. Pendapatan makin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Itu saya cakap tadi. Kita nak bahagia. Balik rumah, isteri dah sambut, abang seronok tengok abang balik. Yang seorang tu bergaduh je, bawa balik je. Pukul 5 lebih, what do you expect? Kau boleh tanya, bawa balik je. Tak, baru nak pergi, buta. Kan nak mendapat, kan? Suami balik, abang, tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar, kan? Sayang, tadi abang memang lapar. Tapi boleh tengok wajah isteri abang ni, hilang lapar. Abang, macam tahu saya tak masak. Kau tak masak? Romantik tu. Isteri balik, tengah basuh ni, tengah basuh pinggan. Suami balik, sayang, dah. Pergi masuk dalam mandi, biar abang sambung. Basuh pinggan. Ni paku, pangkat penuh ni. Bukan kaleng-kaleng pangkat ni. Saya nak tanya, bahagia tak kalau suami buat macam tu? Bahagia. Walaupun tulah sekali dalam 365 hari, bahagia betul. Atau suami bilang, sayang, ni ambil ni. Ni voucher, spa muslimah, pergi. Buat cuci rambut, masaj, pedicure, manicure, pergi. Hari Sabtu ni pergi. Abang ambil anak kita. Anak-anak abang jaga, saya pergi je. Abang, Allahu Akbar. Wah. Susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Wajak tu kan. Orang kok dia kata wajak tu kan. Iya. Tak adalah abang nak bayar dah. Oh, iya ke bang? Allah, susah ke bang? Kita nak tu, bahagia. 7 tanda keberkatan rezeki. Cek balik, rezeki berkat ke tak? Dekat 7 ni tengok. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham? Sikit cukup, banyak share, sedekah kat orang. Bantu orang sana, bantu orang sini. Ada orang sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Umpama meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Bahagia. Memang masalah ada rumah tangga. Mana tak ada masalah? Abang ni camah je. Ceramah tu. Abang camah 3-4 tahun je lagi yang. Tu dialog saya kat isteri saya. 3-4 tahun je lagi yang. Lepas ni so abang duduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang sudah. Saya kata, biasalah rumah tangga, biasalah cemburu, biasalah. Abang tadi camah tengok perempuan tak? Kan susah soalan tu. Mana ada abang tadi ceramah tadi semua lelaki. Ni pakai tudung, yang pakai tudung semua lelaki tu. Terpaksa lelaki ni makhluk paling jujur ni, tapi terpaksa. Soalan susah. Kan, bahagia. Suami balik tu menyanyi. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia. Ni kadang-kadang kat rumah, Allahu Akbar, nak bajak makan pakai postman.
Along, kau cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Ayah tengah masuk motor. Ya, boleh. Si goreng dah siap, kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Mak, ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now.